Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Gempa dan panas sahabat-sahabat semua. Hari ini kita mendengar sidang media ya daripada Wan Saiful ya, ahli Parlimen Machang yang membuat tuduhan berat ya, kononnya adanya bukti yang mereka nyatakan dalam laporan polis yang mereka buat ke atas ke atas empat ahli parlimen yang didakwa, diugut, dirasuah ya untuk memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Dan beliau juga menyebut salah seorang pemimpin di dalam PKR dan juga seorang lagi yang tidak diberi nama, hanya menggelar sebagai Tan Sri Botak. Dan perkara yang seterusnya juga yang ingin saya kongsikan adalah YB Anthony pula membuat satu lagi pendedahan berkaitan dengan Abakau. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua, apakah kenyataan media yang dibuat oleh Wan Saiful ahli Parlimen Machang ini sahabat semua. Ini semua kerja Farhas dan Datuk Botak dakwa Wan Faizal. Itu antara dakwaan ketika beliau membuat sidang media dan beliau menyatakan sudah pun membuat laporan polis berkaitan dengan perkara itu. Yang mana Ketua Pemuda Armada Bersatu Wan Faizal Wan Ahmad Kamal hari ini mendakwa terdapat dua individu yang bertanggungjawab menarik sokongan Wakil Rakyat Pembangkang kepada Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Wan Faizal, terdapat individu terbabit adalah Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Anwar, Farhas Wafa Salvador. Jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli Parlimen Bersatu bagi mereka yang juga untuk mereka secara peribadi. Jadi, melalui kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Wan Faizal ini, ya sebenarnya agak bercanggah ya pandangan saya, pemerhatian saya di dalam media sosial ini adalah satu yang bercanggah. Ya, menurut beliau mereka mendapat bukti ini daripada media sosial, daripada YouTube, TikTok, video-video yang dimainkan. Adakah video ataupun perkara itu semuanya disahkan benar? Ya, tidak mungkin juga ianya satu fitnah ataupun tuduhan berat seperti mana yang dilakukan oleh ahli parlimen kepala batas, mendapat fakta daripada walaun-walaun tit, fitnah-fitnah, kenyataan-kenyataan palsu akhirnya dikongsikan dan sekaligus membawa masalah kepada diri sendiri. Dan satu lagi yang ingin saya katakan di sini, kenapa ia agak bercanggah? Karena kemarin sebenarnya salah seorang daripada empat yang memberikan sokongan itu membuat kenyataan media, ya, dan beliau bersedia untuk menyaman mereka-mereka yang menfitnah ke atasnya, yang dikatakan menerima habuan, rasuah dan sebagainya. Jadi, ya di mana sebenarnya, adakah kenyataan ini direka? Adakah kenyataan daripada ahli Parlimen Labuan itu juga direka, sahabat-sahabat semua? Jadi kalau tidak, ternyata ini adalah permainan untuk membina persepsi kononnya adanya unsur rasuah, sogokan maupun tekanan seperti mana yang dikatakan oleh Wan Faizal ini. Jadi kita boleh fikir sahabat semua, seperti kenyataan mereka ini macam seakan-akan logiknya itu entah dari mana datang bukti-bukti seperti mana yang mereka katakan. Yang baiknya mereka sudah pun membuat laporan polis, dan sekiranya laporan itu palsu, individu yang didakwa ini boleh pula menyaman mereka kerana membuat fitnah ke atas diri mereka seperti mana dakwaan kononnya Farhas menjadi broker kepada tuduhan yang dikatakan oleh Wan Faizal ini. Dan sekaligus juga beliau membuat kenyataan kononnya ini adalah langkah terancang oleh Perdana Menteri. Satu tuduhan terang-terangan kepada Perdana Menteri. Dan kita lihat acap kali Perdana Menteri juga membuat kenyataan bahwa dia tidak pernah untuk berbincang, berjumpa dengan mana-mana ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada beliau. Terdapat juga satu video kononnya menunjukkan identiti seorang Datuk Botak yang memainkan peranan menyogok dan mengugut ahli Parlimen Pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri, katanya dalam satu sidang media hari ini. Jadi Malaysia kini tidak mendedahkan nama sebenar Datuk Botak buat masa ini sementara menunggu maklum balasnya. Portal ini juga sedang mendapat reaksi Farhas. Wan Faizal yang juga ahli Parlimen Machang berkata video-video berkaitan usaha menarik sokongan Wakil Rakyat Pembangkang boleh dilihat melalui perkongsian di laman-laman sosial seperti Facebook dan juga TikTok. Ini semua video ini boleh direka lah sahabat-sahabat semua. Ya, mereka mungkin reka, mungkin juga mereka boleh jadikan kononnya perkara itu seperti yang mereka nyatakan. Kita tidak tahu, kerana hari ini ya
Dunia sudah canggih, digital ini semuanya boleh dibuat dan macam-macam video boleh dilakukan. Katanya video itu juga tulah di Facebook, TikTok dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah seharusnya tahu dan mengambil tindakan kerana jelas keempat-empat ahli Parlimen Bersatu telah didesak, ditekan dan diugut dengan tindakan SPRM jika enggan beri sokongan. Jadi katanya mana ini satu? Ya, bahwa seharusnya mengambil tindakan ya kepada keempat ya empat-empat parlimen yang telah didesak dan ditekan, diugut kata mereka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ahli Parlimen Kuala Kangsar juga membuat kenyataan bahwa dia membuat tindakan keputusan itu dengan rela hati. Dan ahli Parlimen Labuan juga telah pun membuat kenyataan media akan menyaman mereka yang telah menfitnah. Kononnya mereka didesak, kononnya mereka diugut, kononnya mereka menerima rasuah dan sebagainya. Jadi Wan Faizal juga berkata, ya, hal ini jelas merupakan salah satu guna kuasa oleh Perdana Menteri. Ya. Sekali lagi dia membuat tuduhan kepada Perdana Menteri, satu bentuk rasuah dan perbuatan juga menghina peruntukan perlembagaan persekutuan berkenaan Undang-Undang Lompat Parti dan bercanggah dengan amalan demokrasi. Apabila parlimen mereka melompat, menyatakan sokongan, semuanya salah. Ini yang saya katakan. Jadi Wan Faizal juga memaklumkan laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Faizal berkata laporan itu dibuat oleh Pemuda Bersatu Armada manakala laporan kepada SPRM akan menyusul dalam masa yang terdekat. Itu antara kenyataan daripada Wan Faizal ya. Isu ini juga semakin panas sebenarnya ya berkaitan dengan isu ahli Parlimen Bersatu ya yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan hari ini Anthony Locke juga telah membuat satu pendedahan yang ramai tidak tahu ya. Yang ramai tidak tahu bahawa YB Internet menyatakan bahawa Presiden Bersatulah Muhyiddin Yassin adalah punca klausa anti lompat parti yang menyebabkan ahli Parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing, dedah Setiausaha Agung daripada DAP iaitu Anthony Locke, sahabat-sahabat semua. Jadi satu lagi pendedahan ya yang dibuat oleh YB Anthony Locke yang menyebabkan sebenarnya mereka lah daripada pihak pembangkang Perikatan Nasional Bersatu dan PAS yang menyebabkan ya perkara ini berlaku kerana mereka membantah dan mereka juga tidak mahu ya klausa itu diadakan di dalam akta lompat parti itu. Locke berkata Muhyiddin membantah klausa itu sambil merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan UMNO dan 1MDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu mengosongkan kursi, tak adil bagi dirinya, kata Locke kepada pemberita di Petaling Jaya Selangor hari ini. Dia berkata mesej daripada Muhyiddin telah disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin semasa perbincangan merangka Undang-Undang Anti Lompat Parti pada tahun 2022. Jadi jelas sahabat semua, hari ini beliau pula mengatakan ada kecacatan, perlu dikaji semula. Sedangkan beliau sendiri juga lah yang menyatakan hasrat itu dan mahu klausa itu ditolak ya di dalam akta lompat parti ini. Ini agak-agak mengejutkan. Ya, Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada tahun 2016 lepas percubaan memberontak terhadap Najib Razak berhubung skandal 1MDB. Bersatu menuntut supaya undang-undang anti lompat itu dipindah susulan tindakan empat ahli parlimen yang berpaling tada dan menyatakan sokongan mereka kepada pentadbiran Perdana Menteri hari ini. Bagaimanapun memandangkan keempat-empat mereka tidak meninggalkan Bersatu, justru undang-undang anti lompat parti tidak terpakai dan mereka tidak dikehendaki mengosongkan kerusi masing-masing. Undang-undang anti lompat parti dalam bentuk semasa hanya terpakai kepada ahli parlimen yang keluar daripada parti mereka, yaitu menyertai parti lain dengan perlindungan yang jelas bagi wakil rakyat yang dipecat daripada parti mereka. Susulan Bantahan Bersatu draft undang-undang asal untuk memasukkan klausa menghukum ahli parlimen yang menentang parti mereka atau memecat mereka akan dikeluarkan. Locke berkata DAP tidak menentangnya kerana demi memastikan undang-undang anti lompat parti dalam beberapa bentuk masih akan digubal. Sebaliknya, dia berkata DAP menutup kelemahan itu dengan memindah perlembagaan parti yang mensyaratkan bahawa wakil rakyat yang menentang keputusan parti dianggap meletak jawatan sekaligus mencetuskan undang-undang anti lompat parti. Jadi kalau 4 orang ini daripada DAP, dia akan hilang kerusi, kata Anthony Locke. Dia perlu buat pilihan yang kecil, semudah itu, katanya. Locke berkata Bersatu boleh mencontohi DAP untuk mengelakkan pembelotan selanjutnya. UMNO dan Amanah juga telah membuat pindahan yang sama terhadap perlembagaan parti masing-masing. Jadi
Selepas perkara itu mengena batang hidung sendiri, mereka meroyan, mereka membuat tuduhan. Hari ini Wan Faizal, ahli Parlimen Machang membuat sidang media kononnya ya. Ini adalah rancangan terancang daripada Perdana Menteri. Dan saya percaya jika ini ternyata fitnah dan tuduhan berat, ya seharusnya Perdana Menteri dan kerajaan hari ini harus mengambil tindakan ya untuk menyaman maupun membuat laporan polis kepada laporan yang dibuat oleh ataupun kenyataan yang dibuat oleh Wan Faizal ini, sahabat-sahabat semua, ahli parlimen yang paling bijak dalam Parti Bersatu ya, yang mana membuat perancangan untuk mencetak uang. Alright. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.